Hai guys, video kali ini kita akan membincangkan masih lagi dalam 7.1. So kita punya learning objective adalah compare and interpret the dispersions of two or more sets of a group database on histogram ataupun frekuensi polygon ataupun kedua-duanya sekali. Kemudian kita akan buat conclusion. Alright, so sebelum tu kita nak kenal dulu jenis distribution shapes of data. Okay, so kita tengok kat sini. Baik, ada kita ada symmetric histogram dan juga skewed histogram. Apa yang dimaksudkan dengan symmetric histogram? Maksudnya, let's say dekat sini belah kiri sama dengan sebelah kanan, saiz dia, bentuk dia sama dengan di sebelah kanan, di sebelah kiri sama dengan di sebelah kanan. Okey, dalam symmetric histogram kita ada dua jenis, iaitu bell shape dan juga uniform shape. Kalau kita tengok kat bell shape ni, nampak dia bentuk macam loceng, pusing macam ni kan. So dia akan ada, dia tak semestinya ada dua kekerapan tertinggi, boleh jadi satu sahaja kekerapan tertinggi. Okey, tapi yang penting dia membentukkan loceng. Nampak dia ada lencongan yang atas, kemudian lencongan turun bawah. Okey, kalau awak perasan dia ambil semua yang bucu-bucu. Okey, untuk lagi satu iaitu uniform shape. So dia boleh jadi lebih daripada dua kekerapan yang tertinggi. Nampak ni ada 1, 2, 3, 4, 5 dan ada yang kekerapan yang lain pun sama juga. Nampak kat sini 1, 2, 3. Tapi kita tengok dia mendata, dia almost nak mendata. So kita namakan sebagai uniform shape. Okey, kita ada juga skewed histogram. Apa maksud skewed? Skewed itu adalah condong ataupun bengkok. Nampak? Ni dinamakan sebagai right skewed dan yang ni dinamakan sebagai left skewed. Right skewed bermaksud dia bengkok ke kanan. Nampak? Dia makin bengkok ke kanan. Okey. So dia mula daripada data yang terendah, lepas tu dia akan kepada data yang tertinggi, kemudian makin lama makin rendah. Okey, untuk left skewed dia akan bengkok ke kiri. Okey, dia akan bengkok ke kiri dan macam biasalah daripada kanan ni dia mula dengan data yang kekerapan yang rendah, kemudian terus kepada kekerapan yang tinggi, kemudian kena rendah dan sampai seterusnya. Okey. So ada juga jenis-jenis yang lain macam U shape, J shape, reverse J shape, bimodal dengan bimodal ni apa? Bimodal ni yang dimasukkan kiri dan kanan dia selalunya dalam simetri. Kalau yang ni unimodal, maksudnya dia ada satu je bahagian yang kekerapan tertinggi, maknanya satu bahagian kat sini. Okey, sebelah kiri dan kanan, tengah-tengah tu adalah kekerapan yang tertinggi. Tapi untuk bimodal dia simetrik, tapi di sebelah kiri dia ada satu kekerapan tertinggi dan di sebelah kanan dia pun ada satu kekerapan tertinggi. So bimodal ni yang dimaksudkan adalah ada dua kekerapan tertinggi yang sama tapi dalam bentuk simetrik. Okay. So apa kepentingan kita nak tahu nama-nama ni? Sebenarnya nama-nama ni untuk kita dia sekadar nama je. So nanti kalau kita dapat soalan, kita let's say lah kita kerja, kita tengok graf histogram kan, graf polygon. Okay, so kita boleh sekali pandang ni kita cakap, oh ini adalah bell shape, oh ini adalah uniform shape. Okay, kadang-kadang kita tengok, oh ini adalah right skewed. Baik, so dia nama just untuk kita mudah nak baca graf kita dan senang kita nak interpret dan buat conclusion. Okey, so ada penambahan maklumat berkenaan dengan extreme values. Apa yang dimaksudkan dengan extreme values? Okey, maksudnya let's say lah ni ada data yang diberi kan, tapi dekat kat sini kalau kita tengok ada saiz kelas. Okey, ni kelas yang pertama, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam sampailah kelas ke-8. Okey, tapi untuk kelas kedua sampailah kelas keempat dia tak ada data. Maksudnya tak ada kekerapan pun pada data itu. Tak ada kekerapan pun pada kelas itu.
Okey, so kebanyakannya dia berada pada 5 sampai 8. Okey, kelas 5 sampai 8. Tapi dekat kelas yang pertama ni tiba-tiba ada data, tiba-tiba ada kekerapan. So dia mengganggu lah, dia mengganggu dari segi pengiraan average, range kita. Okey, nanti kita akan go through lebih lanjut berkenaan dengan kenapa, apa yang dia dimaksudkan dengan mengganggu. Okey, so inilah dimasukkan extreme values. Boleh jadi di sebelah kanan sekali, boleh jadi di sebelah kiri sekali. Okey, so ingat extreme values di mana di antara dua data itu, di antara beberapa kelas itu tiada data ataupun tiada kekerapan. Nampak ni, yang ni pun tak ada kekerapan dia. Okey, baik, jom kita pergi kepada case situation ataupun case study solving problem. Baik, 7.1b. Okey, kita tengok ada Arif group dengan Bestari group. Okey, kita tengok part CY dia selalunya melibatkan kekerapan ataupun frekuensi, number of people. Alright, so kalau kita tengok kat sini, situasi kita ataupun case study kita berkenaan dengan markah ujian. Okey, markah ujian. Baik, so kita tengok soalan dia. Okey, soalan dia kata state the distribution shape of the histogram for the two groups. And then soalan B, compare the dispersion of test marks between the two groups and see which group shows better results, and then give your reason. Okay, so bila kita dapat gambar rajah ataupun kita dapat graf, okay, dalam bentuk histogram ataupun frekuensi polygon, so first kali kita nak kenal pasti nama dia. Okay, so kita tengok kat sini. Okay, kita tengok kan dia bergerak, kita boleh contoh-contoh. Okay, nampak sekali pandang, nak kata dia bell shape memang jauh lah. Nak kata dia ada skewed ke kanan ke skewed ke kiri pun lagi dah tak ada kan. So dia ada naik turun. Dan kalau kita perasan ada kekerapan yang ada beberapa kelas yang kekerapan dia sama. Okay, yang ni pun nampak kekerapan dia sama. So daripada sini kita boleh nampak yang graf ini namanya adalah uniform. Okey, so untuk Bestari pula, okey, dia daripada sini kan, kita tengok kat sini tak ada data lah. So kalau kita tahu je dalam gambar rajah tu tak ada data di antara beberapa kelas, so kita tahulah ini adalah extreme values. Tapi apa nama graf ni kan. So kita sambung lagi, kita tengok dia naik, lepas tu dia turun macam ni. So kalau kita sekali pandang, kita nampak macam apa. Dia ada lencongan naik, dia ada lencongan turun, dan dia ada satu je kekerapan yang tertinggi kat sini. So dia akan berbentuk bell shape. Okay, so bell shape with extreme values. Itu untuk soalan A. Okay, untuk soalan A. Okay, so soalan A telah settle. So untuk Arif punya adalah uniform shape, dengan Bestari adalah bell shape with extreme values. Alright. Okay, soalan B dia kata compare the dispersion of test marks between the two groups. Okay, kita kena faham dispersion tu maksudnya serakan. Okay, kalau nak bagi analogi yang mudah dipahami, biasanya dalam perhimpunan nanti kan MC ataupun pengacara majlis akan sebut, okay, you may disperse, maksudnya awak boleh bersurai. Perasan tak kita tengok macam mana cara audiens bersurai, berselerak kan. So ada yang keluar pintu kanan, ada yang keluar pintu kiri, pintu belakang. Okay, so dia jadi berselerak lah. So itu yang dinamakan serakan. Okay, so disperse. So dia kalau lagi banyak tempat dia keluar, maknanya dia punya dispersion dia lagi luas. Kalau dia audience itu keluar pada satu pintu yang sama, so maknanya dispersion dia hanya tertumpu pada satu bahagian itu sahaja. Okay, so kalau kita tengok dekat Arif nampak setiap kelas ada kekerapan dia. Setiap kelas ada kekerapan dia. Dekat kelas 10 hingga 20 ni ada kekerapan dia. Okay, so boleh kata setiap kelas ini ada kekerapan dia. So maknanya pada kelas yang pertama sampailah kelas yang ke
berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampailah kelas yang ke-8 semua ada kekerapan, semua ada data. So kita boleh bagi tahu yang dia punya dispersion dia, serakan dia meluas. Okey, wide dispersion. Okey, untuk yang ni, okey, dia walaupun dekat kelas pertama dia ada data, tapi dekat kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat tak ada data. Kat sini tak ada pun data. Tapi bila masuk ke kelas keempat, kelas kelima dengan kelas keenam dan ketujuh, ada data balik. So dekat sini nampak, dekat sini dia tertumpu pada kawasan ni saja. Dia punya dispersion dia tertumpu pada kawasan ini saja, kawasan data yang kelas yang keempat sehinggalah kelas yang ketujuh. Okey. So daripada sini kita boleh buat comparison. Kita akan bagi tahu Arif, untuk soalan B, Arif punya group, okey, has wide dispersion. Okay, has wide dispersion compared to Bestari group. Ataupun sebaliknya kita bagi tahulah Bestari group has close ataupun small dispersion compared to Arif group. So dia punya penerangan dia based on macam mana cara kita nampak, macam mana cara kita observe graf itu. Okey. C. Okey, C. Kita tengok which group shows better results. Give your reason. Yang ni based on kita punya pandangan kita. Okey, tapi pandangan kita mesti sama untuk semua orang. Maksudnya setiap orang yang pandang graf itu mesti mempunyai pandangan yang sama, sebab dia situasi yang sama, iaitu markah. Okey, kalau kita faham markah lagi tinggi, markah lagi bagus. Betul. Okey, so tak ada pun orang kata, kalau kita nak kata sependapat, maknanya setiap orang setuju yang markah tinggi, contohnya 80, 90, 100 adalah markah yang bagus. Okey, semua orang berpendapat yang sama. Tak ada pun orang yang berpendapat markah lagi rendah, markah lagi bagus. Salahlah kat situ kan. Itu yang maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama. Okey, so kita tengok kat sini yang mana grup yang shows a better result. Okey, dekat sini kita tengok Arif group pada kelas yang pertama. Okey, siapa yang markah dapat 10 hingga 20 ada data dia, 20 hingga 30 pun ada data dia. Okey, so kalau nak kata kekerapan tertinggi sama kan, kekerapan tertinggi pada markah 20 hingga 30, markah 60 hingga 70, markah 80 hingga 90. So maksudnya tak ada yang orang kata boleh katakan dalam kelas itu, dalam grup Arif itu semua sederhana. Dia punya dari segi kepandaian dia semua sederhana. Tapi dalam Bestari group, markah 20 hingga markah 50 tak ada orang pun yang skor. Tapi bila start 50 ke atas, ramai yang skor. Siap yang paling ramai adalah skor pada 60 hingga 70. So daripada sini kita boleh faham yang lagi ramai skor pada markah yang tinggi, maknanya grup itu bagus. So kita akan bagi tahulah Bestari group. Okey, Bestari group. Okey, dia kata which group shows better result, kita bagi tahulah Bestari group. So give your reason, bagi tahulah most people ataupun most student score at good marks, at good or high marks. Okey, ataupun kita boleh bagi tahu most of the marks are better. Maksudnya most of the marks, data-data berkenaan dengan markah itu adalah berada pada kawasan yang better. Maksudnya kawasan yang kata 50 ke atas kan markah yang lulus. So ikut macam mana cara kita terangkan. Yang penting pendapat semua orang mesti sama. Okey, so penerangan boleh pelbagai. Okey, itu sahaja untuk soalan ini. Jom kita pergi ke soalan seterusnya. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu yang kan saya ada bagi tahu pasal extreme values, dia mempengaruhi, dia kacau kita punya average, betul? Okey. So jom kita buat pengiraan. Okey, let's say nak cari average, kita kena ambil midpoint pada setiap kelas.
Macam contoh 10 ni 11 hingga 20 ni. Okay, sebab yang 10.5, 20.5 ni adalah lower limit dengan upper limit. So kita kena lower boundary 10.5 adalah lower boundary, 20.5 adalah upper boundary. So nak dapatkan midpoint, kita ambil lower limit tambahkan dengan upper limit dibahagi 2. So kalau lower limit kat sini 11, upper limit kat sini 20. So 11 tambah 20 bahagi 2 dapatlah 15.5. So maknanya setiap kelas itu dia punya midpoint dia adalah 15.5, 25.5, 35.5 dan seterusnya. Okey, jom kita buat pengiraan. Kita tengok average. Okey, average untuk Arif punya group. Okey, so 2 kekerapan lah, 2 darab dengan midpoint, so 15.5. Okey, tambah, so awak isilah sampailah kelas yang terakhir adalah 85.5 midpoint dia darab dengan 4. Okey, so 4 darab dengan 85.5. So bahagi semua, kita kira lah ada berapa total kekerapan. So total kekerapan dia 25. So kalau kita nak buat perbandingan, dia punya bilangan pelajar dia mesti sama. So kalau kelas Arif 25, kelas Bestari pun kena 25, baru kita boleh compare sama rata. Okey, so Arif kita akan dapat 53.5. Dekat sini kita akan faham yang secara purata setiap pelajar dalam kelas Arif markah dia adalah 53.1. Yang ni kita nak bagi tahu lah rata-rata. Okey, sebab tu nama dia purata. So rata-rata setiap orang skor markah dia 53.1. Okey, kita tengok Bestari pula. Okey, average untuk Bestari. So 2 darab dengan 15.5 tambah dengan, okey, kan ketiga-tiga kelas ni tak ada data, so kita abaikan. So sampailah kelas yang terakhir, so 4 darab dengan 85.5. So bahagi pun dengan 25. So kita kira-kira kita akan dapat 65.9. So kalau kita tengok kat sini, daripada average kita boleh nampak lah kelas Bestari lagi bagus. Okay, kita boleh cerita juga, kita boleh menggunakan average untuk jawab soalan C. Okay, give your reason. So kita boleh bagi reason menggunakan average. Okay, daripada sini kita boleh faham yang Bestari group lagi bagus daripada Arif group. Okay, saya nak bagi tahu apa yang dimaksudkan dengan extreme values yang mengacau data ataupun average. Okay, ini kalau kita masukkan sekali dengan extreme values yang 2 darab 15.5 ni, cuba kita buang dia. Okay, kita buang dia. Kalau kita buang dia, maka total kita akan jadi 23. So average, okay, kita buang yang ni 2 darab 15.5 ni kita buang. So kita akan mula dengan kelas ke 5, iaitu 55.5 darab dengan 4. So 4 darab dengan 55.5. Lepas tu tambah sampailah 4 darab 85.5. So kita akan bahagi dengan 23 sebab kita buang 2 orang. Kita buang 2 orang yang pada extreme values ni, kita tak nak pakai extreme values. So kita akan dapat average dia adalah 70.3. Nampak? Dia memberi kesan 65.9, 70.3. Dia makan berapa dalam 4 markah kan, 4 ke 5 markah dia ambil. Okay, so ini yang dimasukkan extreme values. Dia akan memberi kesan, okay, dia akan boleh difahamkan dengan dia akan mengurangkan average kepada average yang sepatutnya lagi baik. Nampak 70.3 ni. Okay, so ini yang dimasukkan dengan kesan, okay, kesan effect of extreme values. Okay, jom kita pergi ke next soalan. Soalan 2. Okay, ini adalah frekuensi polygon. Okay, frekuensi polygon dia cerita pasal results of traffic flow in
2 different locations. Okey, untuk 50 biji kereta, maknanya setiap lokasi itu dia ambil kira 50 kereta sahaja. So nampak dia menggunakan bilangan data, bilangan kekerapan yang sama, jumlah kekerapan yang sama untuk nak buat perbandingan. Okay, so A, state the distribution shapes in both locations. Okay, kalau kita tengok warna merah jambu ni, location A ini, okay, nampak dia menaik yang mendadak. Nampak daripada satu point ke satu point dia naik yang mendadak. Okey, kemudian dia pergi ke muncak. Oh, lepas tu dia menurun dalam keadaan bengkok. Nampak? Menurun dalam keadaan bengkok. So, bengkok. Bila bengkok, kita faham yang bahasa Inggerisnya skewed. Okey, so dia bengkok ke kanan. So, kita boleh bagi tahu ini adalah right skewed. Maksudnya dia bengkok ke kanan. Okey, so kita boleh bagi tahu lah untuk location A, nama shape dia adalah right skewed. Okey, untuk yang location B lah, location B, okey, walaupun dia walaupun ada bengkokkan, tapi bengkokkan dia tak apa kata, tak mendalam, tak ketara lah bengkokkan dia, sebab dia naik pun cantik je sampailah ke muncak. Lepas tu dia turun pun cantik je. Nampak dia turun dalam keadaan selari ataupun dalam keadaan garis lurus. Maknanya dari satu point ke satu point ke satu point itu dia punya kekerapan dia tu tak jauh beza pun, sebab tu dia boleh dapat garisan yang cantik. Okey, so daripada sini kita boleh nak kata left skewed, tak boleh nak kata left skewed. Okey, tapi bergantung pada macam mana mata kita memandang. Kalau siapa nak sebut left skewed tak salah pun sebenarnya. Okey, sebab dia ada bengkokkan ke kiri ni. Tapi ada juga orang pandang yang macam, oh nampak ni, daripada satu point ke satu point ni dia naik cantik je, dia bukan naik mendadak macam yang ni. Dia naik mendadak, yang ni dia naik sikit, lepas tu dekat ni dia naik sikit lagi, tu dia naik sikit lagi, lepas tu dia turun sikit je sikit, macam yang ni dia turun banyak. Okay, so daripada sini saya boleh nampak, ataupun ada sebahagian orang boleh nampak, ini adalah ada bentuk bell shape. Okay, so kita boleh bagi tahu lah untuk soalan A, location A right skewed, and then location B sama ada awak nak jawab left skewed pun boleh, tapi dia cantiknya sebab kita nampak dia punya gambar rajah pun tak adalah bengkok yang ketara kan. So kita boleh bagi tahu dia adalah bell shape. Okay, right. And then B, compare the dispersion of the car speeds in both locations. Okay, so kalau kita nak compare dia punya dispersion dia, yang ni ada dua kan, so kita macam susahnya nak compare, nak tengok dia punya serakan dia. Nampak yang ni daripada 0.5 sampailah 80.5, yang ni daripada 20.5 sampailah 120.5. So agak susah kita nak cari dia punya range dia kan. So why not ini salah satu cara why not kita ambil range menggunakan midpoint pada kelas terawal dan kelas terakhir. Dan kita kena faham untuk frekuensi poligon, ingat tak, frekuensi poligon kita akan ambil kelas, kita wujudkan kelas yang baru sebelum kelas pertama dengan selepas kelas terakhir, betul? Okey, and then kita akan faham yang 0.5 hingga, nampak ni dia punya point dekat sini kan, kalau kita perasan point dia kat tengah-tengah, so ini adalah dia pakai midpoint. So 0.5 hingga 20.5 ni adalah size kelas. Okey, size kelas. Ni cara kita nak baca graf. Kita kena faham dulu graf ni dia pakai label apa, dia buat skala macam mana, okey, dia plot macam mana. Okey, so kita faham yang 0.5 hingga 20.5 ni size kelas. So bila size kelas 0.5 ni adalah lower boundary dan 20.5 ni adalah upper boundary. Okey, so kita nak tahu dia punya size kelas dia berapa. So kita ambil upper limit tolak dengan lower limit. Kita ambil upper boundary tolak dengan lower boundary. So dia punya size kelas dia 20. Maknanya setiap kelas itu 20 dia punya
selang dia. Okey. Baik, sekarang ni dia plot pada midpoint, dia plot pada midpoint, dia plot pada midpoint. So kita ambil kelas yang pertama iaitu 0.5 hingga 20.5. Midpoint dia berapa? So midpoint dia, kita faham yang midpoint adalah upper limit tambah dengan lower limit bahagi dengan 2. So untuk kelas yang pertama 20 tambah 1 kan. So 20 tambah 1 bahagi 2, kita akan dapat apa? 21. So $10.5. Okay, 10.5. So kelas yang pertama 10.5, dan kelas yang terakhir ni lah, ini kelas yang terakhir. Kalau yang kelas yang membuatkan dia punya kekerapan daripada kosong itu adalah kelas yang kita wujudkan untuk mencantikkan kita punya frekuensi poligon kita. So kita ambillah kelas terakhir kita sebelum data kosong ini, iaitu 60.5 hingga 80.5. So midpoint yang terakhir, kelas yang terakhir, iaitu upper limit tambah dengan lower limit bahagi dengan 2. So 61 tambah dengan 80 bahagi 2. So akan dapat 70.5. So nak cari range, sebab kita nak tengok dia punya dispersion dia wide ke ataupun narrow. Okey, meluas ke ataupun dia berpandu berfokus pada satu kawasan je. So range untuk lokasi A. So location A, range dia kita ambil midpoint highest value tolak dengan midpoint lowest value. Okey, so kita akan dapat 70.5 tolak dengan 10.5. So kita akan dapat 60. So 60 ni kita faham yang dia punya range dia. So range dia untuk lokasi A ini, jarak di antara kelas yang tertinggi dengan kelas yang terendah adalah 60. Maksudnya beza ni berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan speed. So beza speed dia adalah 60. So kita tengok lokasi B pula. So lokasi B, kalau lokasi B ni dia punya beza dia besar, so kita boleh bagi tahu yang lokasi B dia punya dispersion dia wide berbanding dengan lokasi A. Okay, so range. So dekat sini yang ni kosong kan, yang ni pun kosong, kita ambil warna lain. Okay, yang ni kosong, so kita ambil yang ni lah. Yang ni kelas yang terakhir, yang ni kelas yang pertama. So 20.5 hingga 40.5. So dia punya midpoint dia adalah 30 kan, 30.5. Untuk yang ni 100.5 hingga 120.5. So dia punya midpoint dia adalah 110.5. So tolak dengan yang kelas terendah iaitu 30.5. Okey, so dapat apa range dia? So dapat 80. So kita compare lah. Okey, lokasi A 60, lokasi B 80. So kita akan bagi tahu yang location B, okay, has wide dispersion compared to location A. Okay, ataupun kita bagi tahu location B more dispersed berbanding location A. So kita nak buat comparison berkenaan dispersion, kita boleh menggunakan range. Okay, range untuk kedua-dua situasi. Okay, settle soalan A. Soalan B pun dah. Soalan C. So in your opinion, which location is a highway and which location is housing area? Senang lah kat sini kan. So macam biasa kita tengok gambar rajah ni, kita menilai gambar rajah ni. So kita tengok untuk location A, dia punya kekerapan tertinggi dia adalah
pada kelas 20.5 hingga 40.5. So maknanya banyak kereta pandu dalam 20 hingga 40 km per hour. Tapi untuk location B, kekerapan tertinggi maksudnya ramai, bukan ramai, banyak kereta memandu dengan kelajuan 60 hingga 80 km per hour. So daripada sini kita boleh faham yang untuk highway adalah location B sebab dia bawa laju. Tapi untuk location A ni mestilah housing area sebab banyak kereta bawa slow, antara 20 hingga 40 kan. Walaupun ada yang bawa 60 hingga 80 ni tapi sikit je ni, ada 4 kereta je, 4 buah je. Ni mungkin tengah kelang kabut, emergency ke kan, wife bersalin ke, ataupun rumah ada pecah masuk ke kan, so dia bawa laju. Ataupun dia jenis yang tak ada courtesy ke. Okay, so kita tengok yang kekerapan tertinggi je, banyak kereta dia bawa belaju mana. Okay, so housing area adalah location A. Habis. So kita punya objektif kita harapnya tercapai, iaitu kita nak belajar macam mana kita nak compare dua atau lebih data dalam satu graf yang melibatkan sama ada histogram ataupun frekuensi poligon ataupun kedua-duanya sekali. Okey, dan macam mana cara kita buat conclusion based on berdasarkan macam mana cara kita pandang gambar rajah tu. Okey, itu sahaja. Bye.